Okay, seminit lagi sebelum kita mula. Okay. Okay, so hari ni kita dah start semua boleh nampak kan screen teacher? Boleh. So kita continue So ni hari tu cikgu ada bagi. Ada try tak? Semua ada try tak buat ni? Ke tak sempat? Okay. So kita buat So fx ni sama dengan 2x. Okay, yang bawah tu bagi f gx sama dengan 3x tolak 2 per 5. Okay, so soalan minta find G2. Okay, cari G2. Sebelum kamu nak cari G2, kamu kena tahu Gx kamu ni apa. Okay, soalan suruh cari G2, tapi kamu kena tahu Gx kamu ni apa. Okay, kita tak tahu apa kita punya Gx. Okay, so apa yang kita kena buat ni, ambil ni. Yang ni. Okay, so teacher salin balik benda ni kat bawah. F, Gx. Okay, ni kita boleh letak dia sebagai 3x tolak 2 per 5. Salin balik kat bawah tu. Okay, lepas tu, ingat tak step pertama kita mesti letak bracket. Letak bracket kat Gx ni. Sama dengan 3x tolak 2 per 5. Okay. Kita tahu tak Gx kita kenapa? Tak tahu. Gx ni kita tak tahu. Okay, bila kita tak tahu, tak apa. Okay, anggap Gx ni adalah kamu punya x atau huruf. Anggapkan ini macam huruf M kamu. Okay, nak cari Fm kena buat apa? Okay, kalau cikgu tanya kamu nak cari Fm kena buat apa? Masukkanlah M dekat ni. Gantilah x ni dengan M. 2M dia jadi. Betul tak? Yes, okay, dia jadi 2M. Sama juga kalau soalan minta F, kalau kat sini huruf GX, kamu gantikan dekat dalam X ni dengan GX. So, dia akan jadi 2GX macam ni. Okay? Tadi 2M dia jadi 2GX. So, kita letak bawah ni, 2GX. Anggap ni macam satu nombor. Okay. Ni salin balik 3X tolak 2 per 5. Okay, lepas tu bawa pindah je 2 ni pergi belah sana. Kamu akan dapat kamu punya GX. So, GX sama dengan 3X tolak 2. Dia nak masuk. X tolak 2. X tolak 2 per 5. Okay, 2 pindah sana ni darab. 2 dengan GX ni hubungan dia darab. Pindah sana dia jadi bahagi 2. Okay, so 3X tolak 2 per 5 bahagi tukar jadi darab. 2 ni sebenarnya adalah 2 per 1. Tukar jadi darab. Bila ini tukar jadi darab, sini akan bertukar tempat. 2 per 1 akan jadi 1 per 2. Ni benda kamu belajar darjah 6 dulu ni. Okay, so Gx sama dengan 3x tolak 2, 5. Ni 3x tolak 2 darab 1. Jadi 3x tolak 2 lah. 5 darab 2 sama dengan 10. Dah siap. Tapi soalan bukan sudah Gx kan? So cari G2. Cari G2. So carilah G2. Masuk je. 2 tu dekat dalam. Dia jadi sini. G2 sama dengan 3. Gantikan X ni dengan 2. Anggap kita 6 tolak 2, 4, 4 per 10. So ni boleh kecilkan, jadilah 2 per 5. So dah siap. G2 kamu adalah 2 per 5.
Ada soalan tak nak tanya kenaan ni? Okey, boleh. Ini nanti teacher akan nak send kat kamu. Kalau tak sempat salin. Worries, teacher akan send. Yang lepas, kelas lepas cikgu dah send kan? Dah, sini dah. Okey. Next question ni pula. Okay, dia kata dia beri fungsi mx ni sama dengan ni, fungsi gubahan mnx ni sama dengan ni. Cari nx. Okay, so cari nx. So teacher salin dulu fungsi ni kat bawah. So kita ada mx. Ada tak terang okay. Mx. Ni semua soalan past year soalan lepas-lepas. Nanti kita akan teacher add on lagi soalan. Fungsi gubahan dia adalah mnx. So mnx sama dengan 1 tambah x per 3. Boleh tukar jadi macam ni. Cari nx. Okay, cari nx. So ingat dia dapat je soalan ni memang kena cari nx daripada fungsi ni. Fungsi gubahan ni. Letak dia dalam bracket dulu m. Okay, dia letak dia dalam bracket. Besar sikit supaya nampak. So dia jadi m. Bracket nx. Tutup bracket macam ni. Ni salin balik x per 3. Nx tahu ke apa? Nx ni kita tak tahu apa. Maksud inilah kamu punya. Anggap ni sebagai y. Nx ni sebagai y. So kena ganti dekat dalam fungsi m. Apa fungsi m kamu ni? 4 tolak, kalau nak cari my, dia akan jadi 4 tolak y per 3. Nampak tak? Kita akan ubah di sini. Di sini. Kalau sini adalah nx, dia akan jadi 4 tolak nx per 3 lah. Sini 4 tolak nx per 3. Sama dengan 1 tambah x per 3. Boleh ikut tak ni? Boleh faham tak ni? Okay, teacher pindahkan 3 pergi sebelah sana. Ada soalan? Tak ada, okey. Okay, so ini teacher pindah 3 pergi sebelah sana. So, dia jadi 4 tolak nx. Okay, so 3 ni hubungan dia bahagi kan? Atas dengan bawah ni. Atas bawah hubungan bahagi. Pergi sana jadi darab lah. So, dia jadi 1 tambah x per 3 darab 3. Betul tak macam ni? Confirm? Ada tak yang nak komen? Betul tak benda ni? Kalau cikgu letak macam ni je. Jawapan dia adalah salah. Kalau kamu yes, tak letak bracket salah Sebab apa? Kalau kamu tak letak bracket, bermaksud yang ni je darab 3. 1 ni tak darab dengan 3. So salah lah kat situ. Mesti letak bracket wajib. Okay, so ni kita boleh kembangkan. 1 darab 3, 3. X darab 3, X per 3 darab 3 jadi X lah. Tahu kan ni? X per 3 darab 3. Boleh potong tinggallah X sahaja. Itu X kat sini. Ini 4 tolak 6X. Okay, 4 tolak 6X. 4 ni pergi belah sana. Positif 4 pergi sebelah sana dia jadi. Tinggal sini negatif NX. Positif 4 pergi sana jadi. Tolak 4 lah. Okay, so 3 tolak 4. Jawapan dia adalah negatif 1. Saya letak sini negatif NX. Sekarang ni nak hilangkan negatif di depan NX ni. Kamu hilangkan je. Semua di sini akan bertukar simbol. Okay, ni positif ni. Positif akan jadi negatif X. Negatif X, negatif 1 akan jadi positif 1. So ni jawapan dia. Negatif X tambah 1. Itulah fungsi NX kamu. Ya, ada soalan tak nak tanya?
Dia macam apa? Stop ke? Nampak tak? Sebab teacher gerak-gerak dia kot. Ni kita dapatlah NX. Soalan minta cari NX tadi. Okay, soalan minta cari NX. So dah tahu dah. NX ni apa tadi bawah? Tak kat atas tu. Negatif X tambah 1. So, NX ni cikgu tak dekat sini. Dia adalah negatif X tambah 1. Tengok soalan B. Nilai X apabila MX ni sama dengan NX. Senang je ni. Ambillah fungsi MX. Buat dia sama dengan NX. Jadi macam ni. Soalan A sini. Okay, soalan B. Dekat sini. Soalan B. MX sama dengan NX. Dia suruh cari apa nilai X dia. MX kamu kan 4 tolak X letak bawah ni. Sama dengan NX kamu tadi adalah negatif X tambah 1. Okay, negatif X tambah 1. Clear tak screen? Boleh nampak screen tak? Clear tak? Okay. So ni 3 pergi sebelah sana. 4 tolak X sama dengan negatif X tambah 1. Ini pergi di sana jadi darab lah. Cikgu letak je 3 kat depan. Biasanya kalau darab, kalau letak satu benda je letak di depan. So dia darabkan ni kembang. Okay, dia akan jadi negatif 3X tambah 3. Ni jadi 4 tolak X. Okay, kita nak cari nilai X ni apa? Pindahkanlah negatif 3X pergi belah sana. 4 ni kamu boleh serentak pindah ke sana. So ni dia akan jadi tinggal sini negatif X. Negatif 3 pindah sana jadi positif 3X. Sama dengan ni yang tinggal sini 3. Positif 4 pindah sana jadi tolak 4. Boleh buat serentak macam ni. Kita nak jimat masa buat serentak. Negatif 1 tambah 3 jadi 2X sama dengan 3 tolak 4 negatif 1. Terus jadilah negatif 1 per 2. Dah siap. Ada tak apa-apa nak tanya soalan? Senang je kan ni? Okey. Kita pula pada soalan nombor 3. Ya. Okey ni. Okey, dia kata diberi F(x) ni sama dengan ni, Gx sama dengan ni, cari image bagi M di bawah fungsi perubahan GF. Okey. Okay, nampak tak ni Fx, ni Gx kan? Letak sini. Dia minta suruh cari apa? Dia minta cari GFX. Tu dah kita buat dulu GFX. GFX. Nak buat GFX kena buat apa? G bracket Fx kamu adalah macam ni. Letak dia dalam bracket. Memang step dia lah. So G Fx kamu adalah ni X per X tambah 1. Tutup bracket. Lepas tu nak masuk apa? Masukkan G kamu ke dalam ni. Cikgu letak tepi ya. G kamu 3 tolak X, X tambah 2. Okay. So kena masukkan, kamu kena anggap inilah kamu punya, anggap ni sebagai Y contohnya. Okay, ni Y. So Y ni mesti kena ganti dekat sini kan? Gantikan dekat sini. Okay. So dia akan jadi macam mana? Jadi macam ni. 3 ni salin balik, 3 tolak salin balik. X ni jangan tulis X, kena tulis apa yang ada dalam bracket ni. Semua yang ada di dalam bracket mesti kena tulis. Tak ada dalam bracket Apakan dengan X ni jangan tulis X, tulis apa yang ada dalam bracket. Okay, tambahkan dengan 2. Macam tu. Boleh faham tak ni? Cara cikgu masuk ni? Ni yang asal tadi kan? 3 tolak X, X tambah 2. Ni 3 tolak ni benda dalam kurungan.
Berilah kurungan tambah 2. Cikgu dah bulat siap-siap. Ada tak yang kurang faham kat sini? Selalunya sudah akan confuse kat sini lah. Cikgu sini nak masuk sini. Ada tak yang kurang jelas dan nak tanya? Tak ada? Okey, kalau tak ada, kita ada. Okey, kalau tak ada, kita terus. Okey, ni macam mana nak selesai ni? Okey, ini sebenarnya adalah 3/1, ni adalah 2/1. Kena permudahkan ni, jangan tinggal macam ni soalan. Okey, jawapan jangan tinggal tu. 3/1 tolak X, ni per X tambah 1. Kita boleh buka bracket dia. Ni bawah ni 1. Kalau nak gabungkan dia, mesti kena pastikan bawah ni sama dengan belah sini. Okey, so cikgu darabkan atas dengan bawah ni dengan X tambah 1. Darabkan ni dengan X tambah 1. Darab atas ni pun dengan, cikgu kat belakang X tambah 1. Ini tak payah darab apa-apa lah. Okay, lepas tu perkan dengan, yang kita ada per ni. Per dengan ni, X, buka juga tu bracket, X tambah 1 tambah 2/1. Nak samakan dia kena buat apa? Darabkan ni dengan ni untuk samakan ni kan. Darab belah sini pun dengan X tambah 1. Ni pun dengan X tambah 1. Jadi macam ni. Okay, so ni 3X tambah 1. Kembangkan. So dia jadi 3X tambah 3 tolak X. Cikgu satukan terus perkan dengan, nampak tak ni bawah ni dah sama. X tambah 1, X tambah 1. Tak sini, X tambah 1. Okay, cikgu nak bawa dia naik atas. Cikgu tak bahagi belah sini. Ini adalah X saja tambah, kembangkan ni. Jadi 2X tambah 2. Per dengan bawah ni adalah X tambah 1. Benda yang sama Jelas tak ni? Kan cikgu buat ni. Okey. Dah sikit. 3X tolak X, kamu dapat 2X tambah 3. Okay, ni salin balik per X tambah 1. Bahagi tak boleh selesai. Kalau ini pecahan, tukar jadi darab. Letak, bila tukar jadi darab, ini kena tukar tempat. Okay, tukar tempat dia jadi X. Ni X tambah 2 jadi 3X lah. 3X tambah 2. Okay, atas bawah ni nampak tak benda sama? Benda yang sama, kita boleh potong. Potong kan dia? Potong sekejap. Potong ni, potong sini. Maka yang tinggal adalah 2X tambah 3 per 3X tambah 2. Kita dapatlah ini kita punya GFX. Tapi cuba tengok betul. Adakah soalan minta GFX saja? Soalan cakap, cari image bagi M. Okay, di bawah fungsi gubahan GF. Image bagi M. Kalau soalan minta image dia apa? Maksudnya soalan minta image ni apa? Maksudnya yang M ni apa benda? M ni adalah dia punya objek. Okay, M ni adalah dia punya objek. Bermaksud M ni adalah kamu punya X. X ni sama dengan M. Faham tak? Okay, maksudnya soalan suruh cari, gantikan M ni dekat dalam X kamu. Maksudnya soalan suruh cari GFM. Ikut tak ni? Image bagi image ni adalah GF. Boleh, okay. GFM di bawah. So just gantikan ni tadi GFX. Kamu gantilah kat sini GFM. So dia akan jadi 2M tambah 3. 3M tambah 2. Dah siap. Gantikan dengan M je. Dah siap. Jangan tak ganti. Jangan tak salah. Jadi image dia adalah 2M tambah 3 per 3M tambah 2. Kalau kamu tengok kan, kalau perasan dekat dalam perasan memang banyak dia masuk fungsi gubahan ni. Fungsi gubahan memang banyak masuk lah. Gx, G kuasa 2X. Ini pun benda yang sama punya. Kita cari nilai H dan K. Okay. Dia bagi Gx, bagi G2X. Okay, jadi dia suruh cari apa nilai H dengan K. Macam mana nak cari ni? So first kali, dia kan dia bagi G2X kan. Kita cuba cari G2X sendiri walaupun dia dah bagi kat sini.
Okay, so kita cari G2X. So G2X sama dengan G bracket GX. Macam ni. Okay, GX kamu 2X tambah K. So letak kat sini. So G2X tambah K. Sekarang ni kena masuk 2X tambah K ni dalam fungsi G lagi sekali. Maksudnya kena gantikan nilai X kamu ni. GX kan. Gantikan di dalam X ini. X ni nampak ni X. Dulu ni X. Dengan apa yang ada dalam bracket ni. So dia akan jadi 2 bracket 2X tambah K tambah K. So inilah X kamu tu. Kalau cikgu bulat, inilah yang kita bulat. Nampak tak? Sama. Ni 2 tambah K benda sama. 2 tambah K. Bezanya apa yang, ni kita ikut apa yang ada dalam bracket. Okay, lepas tu, okay, kita kembangkan ni. Kembangkan dia jadi 4X tambah 2K tambah K. So ni kalau selesai jadi 4X tambah 3K. Lepas kita dah dapat macam ni, kita kena compare, bandingkan. Okay, so G2X dengan G2X yang kita dapat ni dengan G2X yang dia bagi. HX sama dengan 9 kan? So cikgu letak belah sini. Okay, cikgu letak je terus kat bawah ni. Kita bukan boleh buat asing. HX, kejap. HX tolak 9. HX tolak 9 sama dengan 4X tambah 3K. Nampak tak? Ini yang soalan bagi, ini yang kita cari. Tapi berdua ni adalah fungsi GX. G kuasa 2X tu. Ubahan tu. Okay, so comparekan dia. Okay, compare. So HX kamu adalah yang ada pasangan X. Ni. Maksudnya HX kamu sama dengan 4X. Maksudnya H kamu ni adalah sama dengan 4. Nampak tak? Ini kita masih kita bandingkan. H ni 4. Okay, ni 3. Negatif 9 ni mesti sama dengan 3K. Okay, nampak tak? Dia tak ada X So dia jadi macam mana? Dia jadi macam ni. Negatif 9 sama dengan 3K. Kamu pindahkan 3 pergi belah sana. Jadilah negatif 9 bahagi 3. Okay, negatif 9 bahagi 3 sama dengan K. So K sama dengan negatif 3 dah siap. H kamu 4, K kamu negatif 3. Ada soalan? Sebenarnya? Soalan 5. Okay, ni. Dia kata dalam belajar ni fungsi F memetakan Y kepada X dan fungsi G memetakan Y kepada Z. Inilah dia nak betul ni je. Tak ada apa sangat. Kita tengok bawah ni. Cari GFA. Okay. GFA. Bila macam ni bermaksud kita akan buat FA dulu. Pasal Y kepada X lagi terbalik. Fungsi F memetakan Y kepada X dan ni memetakan Y kepada Z. Sekejap. Balik Okay, dia minta GFA. Okay, FA kita ni apa? Okay, FA kita. Kejap. FA. Ni FB macam ni. Ini sepatutnya FB sama dengan A. Okay, FB sama G. Kalau cikgu buat keluar, dia akan jadi macam ni. FB sama dengan A. Ini adalah GB. Kita ikut anak panah dia pergi mana. GB tu sama dengan C. FA. Dia bukan dia guna inverse kan. Cikgu takut dia FA Kan dia sepatutnya ada inverse. Fungsi F memetakan Y kepada X. Fungsi G memetakan
Y kepada Z. Nanti cikgu check balik, takut ni typo pula soalan ni. Biasanya kalau ikutkan ini di sinilah F. Baru kita mencari FA sama dengan B. FB sama dengan C. GB sama dengan C. Tak apa, biar dulu tu. Nyatakan B dalam sebutan A diberi FY sama dengan 3Y tolak 5 bahagi Y. Nyatakan B dalam sebutan A diberi FY tu. B sama dengan A, FB sama dengan C, GB sama dengan C. F, E. Cikgu check balik ni soalan ni. Kita kat IB dulu, soalan 23 ni. Ke ada yang dah buat? Dah baik. Okay, tak apa. Kita kat IB ni, tadi teacher check takut lambat lah masa. Kita buat S6. Okey. Diberi bahawa GX sama dengan ni, nyatakan nilai M. Okay, nampak tak dia kata X ni tak sama dengan M. Bila soalan kata X ni tak sama dengan M, okay, bermaksud kat bawah ni, sebenarnya nak beritahu bawah ni tak boleh sama dengan kosong. Sebab apa, kalau nombor bahagi dengan kosong dia akan jadi mat error. Betul tak? Nombor bahagi dengan kosong, kalau kau tekan kat monitor dia akan jadi mat error. Jadi bermaksud 5X tambah 2 ni tak boleh sama dengan kosong. Kalau tak, dia akan jadi mat error. Sebab 7 tak boleh bahagi kosong. Okay. So, apa yang kita buat? Pindahkan ke sana. Pindah 2 ke sana, jadi 5X tak sama dengan negatif 2. Pindahkan 5 ke sana, jadi X tak sama dengan negatif 2/5. So, inilah nilai M. M kamu ialah negatif 2/5. Ini M tak ada kata X tak sama dengan M. Maksudnya M ni adalah negatif 2/5. Jelas tak ni? Okey. Soalan ni dia minta kamu cari nilai M. Okay, nampak tak dia kata X tak sama dengan M. Biasanya kalau soalan, kalau kat sini pecahan dia mesti akan bagi syarat kat tepi ni. Syarat ni sebenarnya apa? Sebenarnya bawah ni 5X tambah 2 ni tak boleh sama dengan kosong. Sebab apa? Kalau 7, cuba tekan kat kereta. 7 bahagi kosong, kamu akan dapat mat error. Maksudnya bawah ni tak boleh sama kosong. Maksud bila selesai 5X tambah 2, tak boleh jawapan dia kosong. Kalau tak, dia akan jadi mat error. Faham tak? Sebab itulah kita letak sini 5X tambah 2 tidak sama dengan kosong. Lepas tu kita nak cari X ni apa? Sebab nampak tak sini tinggal X sahaja. Maksudnya dia pindah-pindah. Pindah semua ke sana, kamu akan dapat X ni tak sama dengan negatif 2/5. Inilah X tak sama dengan M tu. M tu lah negatif 2/5. Ikut tak ni? Ingat bawah ni tak kisahlah apa persoalan, tidak boleh sama dengan kosong. Tak boleh sama dengan kosong. Kita tengok ni. Soalan B pula. B dia bagi cari GX. Okay, cari GX sama dengan 3/X. Okay. Cari GX. GX tu dikata sama dengan 3/X. Okay, tak apa. Kita letak. Okay, maksudnya GX ni yang dia bagi ni, di 7/5X tambah 2 ni sama dengan 3/X. GX mesti dia adalah 7/5X tambah 2. Macam ni. Sama dengan 3/X. GX ni kamu salin fungsi dekat bawah ni. Tak kira salah walaupun soalan ni dibagi
dibagi lagi sekali GX kan? Tak apa. Kita salin yang asal soalan asal tu kat sini. Kat atas tu. Okay, ni kena maksudnya dia suruh kamu cari X sebenarnya. Okay, buat darab silang. Jadi 7X sama dengan 35X tambah 2. Kembangkan. Dia jadi 7X sama dengan 15X tambah 6. Okay, so boleh pindahkan di belah sana. 15 ni. So jadi 7X tolak 15X lah sama dengan 6. 7 tolak 15. Negatif 8. Pindahkan negatif 8 di belah sana. So X sama dengan negatif 8. X sama dengan 6 per negatif 8. Okay, boleh permudahkan. Tekan kalkulator lah. Kamu akan dapat negatif 3/4. So ni dah nilai X dia. Kalau GX kamu adalah 3/X. Ada soalan nak tanya? Okay. Ni soalan yang sama jugalah. Soalan periksa dia tanya. Nyatakan nilai K. Maksudnya X tak sama dengan K kan? Maksudnya sebenarnya dia nak menunjukkan bawah ni. Bawah ni tak boleh sama dengan kosong. Okay, untuk soalan A ni. 1 tolak X tidak boleh sama dengan kosong. Kalau tak dia jadi make error. Sebab tu dia kata X tak boleh sama dengan K. Maksudnya 1 pergi sebelah sana. 1 pergi sana jadi negatif X tak sama dengan negatif 1. Hilangkan ni dia jadi. Hilangkan negatif sini bertukar simbol. Jadi 1. Maksudnya X ni tak boleh sama dengan 1. Kalau X ni sama dengan 1, dia akan jadi kosong. 1 tolak 1 kan kosong. Jadi X tak boleh sama dengan 1 lah. K kamu adalah 1. Kalau tak, dia akan jadi make error. Cari nilai T untuk MT sama dengan negatif T. Lagi sekali. Ini lebih kurang je soalan tadi. So, masukkanlah MT. Sama dengan negatif T. MT ni kamu masukkan dekat dalam fungsi yang dibagi ni. So, 12 per 1 tolak. Jangan tulis X. Sekarang X kamu ni adalah huruf T. Ikut T. Sama dengan negatif T. Okay, macam ni. Pindahkan ni ke sana. Mesti letak bracket kalau tak salah. Negatif T bracket 1 tolak T. Kembangkan. Negatif T tambah T kuasa 2. Okay, negatif T tolak T jadi positif T kuasa 2 lah. Ni kuadratik ni kamu pindahkan di sebelah sini. Ataupun pindah 12 di sana. So dia jadi kosong. T kuasa 2 tolak T. 12 di sana jadi negatif 12. Cikgu dah susun siap-siap. Ni kena buat apa? Tekanlah kalkulator. So, T kuasa 2 tolak T tolak 12 sama kosong. Tekan EQN tu. Cuba bagi tahu apa nilai T yang kamu dapat. 3/4 je rasa. Apa nilai T yang kamu dapat? Yes, dapat 4 dengan negatif 3. Ini pindah ke sana, dia jadi T tolak 4 sama dengan kosong. Ataupun pindah negatif 3 ke sana, jadi T tambah 3 sama dengan kosong. Benda ni masuk dalam bracket. T tolak 4, T tambah 3 macam ni. Okay. Dapat macam ni. So, dia dapatlah nilai T kamu adalah 4 dengan negatif 3. Dah siap. Dalam tak cari T tu apa. Okay. Ada soalan nak tanya?
mesti F ditakrifkan dengan ni untuk semua nilai. Jika F negatif 1 sama dengan F1/9, cari nilai bagi P dan Q. Okay. So dia dah bagi F negatif 1 kan. Masukkanlah dalam fungsi tu. F negatif 1 ni sama dengan 1. F negatif 1 ni masuk dalam fungsi Fx ni. Gantikan. So dia jadi apa? P tu stay So X yang kena ganti. Ni dekat X sini dengan X ni. Buka bracket negatif 1, tutup bracket 2, tambah Q, buka bracket negatif 1, tolak 5, jawapan ni akan sama dengan 1. Ikut je atas tu. Okay, so ini kamu akan dapat negatif 1 kuasa 2, letak dalam bracket kamu dapat 1. So, maksudnya P ni Q darab negatif 1 adalah negatif Q, tolak 5 sama dengan 1. Okay, pindahkan negatif 5 pergi sebelah sana, dia jadi P tolak Q sama dengan 1 tambah 5 iaitu 6. Okay, kita dapat satu persamaan yang pertama. Yang kedua, dia kata F1 sama dengan negatif 9. Okay, F1 sama dengan negatif 9, so buat di selit bawah ni. Tulis bawah ni, F1 sama dengan negatif 9. Buat step by step, baru kamu tak salah. Fx kamu masukkan 1 dekat ni. Dekat X dengan X ni. So, dia akan jadi Px tak. P1 kuasa 2 tambah Q1 tolak 5. Tambah Q1 tolak 5 sama dengan negatif 9. So, P tambah Q tolak 5 sama dengan negatif 9. Okay, pindahkan negatif 5 di belah sana. So, P tambah Q ni sama dengan negatif 9 tambah 5. So, dia akan jadi negatif 4 itu. Okay. Ini persamaan 1 kan? Maksud ini persamaan kedua. Maksudnya kena buat apa? Selesaikanlah persamaan linear serentak ni. Simultaneous equation. Persamaan linear serentak ni kena selesaikan. Okay, 1 dan 2. So, cikgu letak ni. 1 tadi adalah P tolak Q. 2 tadi P tambah Q. P tambah Q sama dengan negatif 4. P tolak Q sama dengan 6. Ni. So, cari nilai PQ. So, cikgu letak sini 1, 2. Yang pertama ni persamaan pertama. Yang ni adalah persamaan kedua. Cikgu nak guna kaedah penghapusan. Okay, elimination. Kita kena fikir, kamu nak hapuskan apa? P ke Q? Cikgu fikir, cikgu nak hapuskan P. Ni sebenarnya nombor 1, ni pun nombor 1 kat depan ni. Okay, kita boleh pilih lah nak hapuskan mana satu. Cikgu pilih senang hapuskan P. So, untuk buang ni, kita kena tolak. 1 ni kena tolak dengan ni. Persamaan pertama, tolak dengan persamaan kedua. Saya letak sini tolak. Okay, letak di sini tolak. So, 1P tolak 1P dia jadi kosong. Kosong boleh je letak kosong kat sini. Tak nak letak pun tak apa. Negatif 1 tolak 1. Negatif 1 tolak positif 1. Tekan kat atas, negatif 1 tolak positif 1. Jadi apa ni? Berapa Q jadi? Negatif 2. Bagus So, ini kalau selesai memang akan dapat negatif 2. Jangan terus kata ni. 1 tolak 1, next kosong lah. Jangan salah lah macam tu. 6 tolak negatif 4. Tekan 6 tolak negatif 4. Dapat kat sini 10. Tak sini 10. Pindahkan negatif 2 pergi belah sana. Dia jadi bahagilah. Q sama dengan 10 bahagi negatif 2. Okay, so dia akan jadi negatif 5. Dah siap dah dapat Q. Masukkan Q ni ke dalam mana-mana persamaan ni. Masukkan dalam 1 ke 2. Okay, cikgu nak masukkan dalam 2 lah. P tambah Q sama dengan negatif 4. Saya masukkan Q sama dengan negatif 5 ke dalam 2. Okay, so tadi adalah P tambah Q tadi sama dengan negatif 4. Masukkan terus kat sini Sepadam Q ni kamu letak dia kat sini negatif 5. Okay, so P positif negatif dia jadi negatif. P tolak 5 sama dengan negatif 4. Negatif 5 pindah sana dia jadi P sama dengan negatif 4 tambah 5. Negatif 4 tambah 5 adalah 1. So dah siap lah, dah dapat lah P dengan Q kamu.
Ya, soalan nak cari P dengan nilai Q. Dah siap dapat 3 markah. Nah, ni. Okay, diberi fx ni sama dengan tangent 2x. Mana x ni antara kosong dia 180, cari nilai f 22.5. Tak payah takut soalan ni, terus dimasuk. Tangent, fx kamu adalah tangent 2x. So, tak sini tangent 2, salin balik. X ni jangan tulis x. X kamu adalah 22.5. Tekan agak kereta. 2 darab 22.5 jadi apa? Jadi 45. Tangent 45, jawapan dia apa? Tahu kan cara tekan tangent? Dalam kalkulator. 1. Okay, jawapan dia 1. Betul. Cari nilai x apabila fx kamu ni 1. Okay, so dia letak sini begini. Fx kita sama dengan 1. Ingat fx kita tadi adalah tangent 2x. So cikgu tak bawah ni. Tangent 2x kita sama dengan 1. Kena ingat, kita ada syarat kita. X kita ni di antara 0 hingga 180. 0 sampai 180 darjah. Okay. Tangent 2x kita sama dengan 1. Pindahkan tangent ni pergi sebelah sana. Okay, cikgu tak sini 2x. Jadi tangent inverse lah. Tangent pergi sebelah sana, dia jadi tangent inverse. Tangent inverse 1. Tekan kat kereta, tangent inverse 1 jadi apa? Yes, 45 Semua tahu kan cara nak tekan tangent inverse? Kan dia tak tahu? Rasa semua tahu kan? Okay, so kita dah dapat 45. Kita kena check sebab x kita ni di antara 0 hingga 180. Untuk yang tak pernah belajar trigonometri, saya tak pasti yang kamu pernah belajar tak? Okay, so cara nak ingat dia, all student take care. All student take care. Okay, all ni maksudnya semua positif dekat sini. Sin, tangent, cos semua positif dekat kuadran nombor 1. Okay, sukuan yang pertama kita panggil ni. Dekat sini, sin sahaja yang positif. Dekat sini, tangent sahaja yang positif. Dekat sini, cos sahaja yang positif. Kamu bahasa Melayu, so dia akan jadi K lah. Cos. Okay, so kita punya ni, nampak tak? Tangent 2x ni sama dengan 1. Bermaksud, dia punya nilai tu adalah positif. Okay, sudut dia adalah positif. Kamu tengok dekat mana yang kita punya tangent kita positif. Ni tangent 2x kita ni positif ni. Kat mana dia positif? Dia positif 1 dekat kuadran pertama. Ni kuadran 1, kuadran 2. Ni sukuan ketiga, ni sukuan keempat. Dan dia juga positif nilai tangent tu pada sukuan yang ketiga. Tetapi kan dia bagi syarat dia nak x kita di antara 0 hingga 180. Jadi bila 0 sampai 180, x kamu berdarab x. Okay. Oh, kejap. Ni 2x kan? Cikgu pecahkan dia. Boleh jadi 2x sama dengan 45. Tapi x kamu ni tak boleh. Ni. Terima kasih lah. Ini buat dulu sikit. Okay, 1, kalau tangent kamu 45, maksudnya kat sini. 45 darjah kan?
Jadi kita tahu all tadi maksud semua positif. Tangent 45 memang kamu dapat positif jawapan dia. Itu 1. Positif lah. Positif 1. Ataupun boleh juga dekat bawah ni. Kalau sini 45. Okay, kalau kat bawah sini adalah 45. Okay, tangent ni, tangent 45 ni pun adalah sama. Positif juga jawapan dia. 1 juga. Walaupun dia duduk dekat kuadran yang ketiga. Nampak tak? Kita boleh juga kata kat sini. Sini pun boleh jadi 45. Ini pun 45. Sini pun kita boleh kata 45. Tetapi kalau tangent 45 kat sini, jawapan dia tak akan jadi positif. Okay, sebab apa? Sebab sudut dia, untuk yang mungkin ada yang kat sini, ada yang tak belajar trigonometri lagi. Ada yang form 4 kan? Tak apa. Okay, ni warm up lah ni. So ini daripada bawah ni pergi sampai sini. Kamu kena cari berapa sudut dia. Berapa sudut dia? Cari berapa sudut dia. Warna hitam ni. Ada tak yang tahu macam mana cari sudut tu? Very good. Okay, 180. Kamu tolak dengan yang kawasan kamu tak nak. Sebab satu garis lurus, hujung ke hujung ni 180. Bila kamu dah buang 45, dia jadi maki yang tinggal tu berapa? 180 ke 45? 135 kan? Tekan kat filter. Tangent 135. Kamu mesti akan dapat negatif ni. Betul tak, Mak? Kamu dapat negatif 1, betul tak? Okay, cuba kamu tekan kat filter. Kalau cikgu ambil sini sampai hujung bawah ni. Macam nak tahu si warna biru ni sudut dia berapa? Ambil 180, tambahkan dengan ekstra sudut 45 ni. Okay, macam inilah keadaan lebih kurang. Macam ni, kamu nak sampai sudut bawah ni. Sini sampai sini dah 180. Kamu nak lagi ekstra sampai sini. Sini sampai sini, and then nak ekstra lagi sikit. Kita dah tahu sini ekstra bawah ni 45. Nak cari sini sampai bawah ni, total dia campurkan. 180 tambah 45 jadi apa? 180 tambah 45, kamu dapat 225. Dekat sini tangent. Tekan kat meter, tangent 225, dapat apa? Kamu akan dapat positif 1. Nampak? Tangent 225 kamu adalah positif 1. Cuba cek yang sampai hujung ni. Tak warna kuning. Ni sampai sini. Tak tahu sudut ni berapa? 360 tolak 45. Sebab satu pusingan lengkap 360. Kamu tak nak cos 45 ni. 360 tolak 45. Kamu akan dapat 315. So kat sini tangent 315. Tekan kalkulator mesti jawapan kamu negatif. Okay, jawapan kamu mesti negatif ni. Kamu akan dapat negatif 1. Nampak tak? Semua ni 1. Cuma beza dia negatif ke dia positif. Okay, cuma nak tahu dia negatif ke positif. Macam mana cikgu boleh confirm? Walaupun cikgu tak tekan kalkulator, cikgu dah tahu dia negatif. Sebab syarat di atas ni. All student that can. Okay. Nampak? Kalau kat sini cos yang positif. Nilai lain semua negatif di sini. Sebab tu cikgu tahu dia adalah negatif dekat 315 ni sudut di sini. Okay, so sekarang ni kita tengok ke sini. Okay, tangent 2x ni sama dengan 1. Kita dah tahu dah. Boleh jadi tangent inverse 1 ni jawapan dia adalah 45. Okay, ataupun boleh jadi. Saya letak sini atau ada dua kemungkinan. Satu adalah 45 jawapan dia. Ataupun boleh jadi dia adalah sebenarnya 225. Memanglah waktu kamu tekan tangent inverse, so jawapan tu memang dia akan bagi pada sukuan pertama jawapan. Dalam kalkulator, dia tak akan bagi sukuan yang ketiga jawapan. Padahal dia ada dua jawapan, 45 dengan 225. Kamu kena check dua. Faham tak? So sini, cikgu sini tangent 225. So maksudnya bila kita pindasannya boleh jadi tangent inverse 1 ni boleh jadi 45. Ataupun 2x sama dengan bila tangent inverse 1 tu boleh jadi tangent inverse 1 ni sebenarnya jawapan dia adalah ni. Itu sekejap lagi kita akan bagi. Ini belum selesai lagi ni. Betul, bagus. Kita kena bagi dua sekejap lagi. Tangent inverse 1 ni boleh juga kita ambil 225. Okay, sebab ada dua jawapan kat sini. Satu yang ni.
Satu lagi yang bawah ni. Okay, soalan 2x. Sekarang kita memang kena bahagilah. Betul. Bagus, alert So, X sama dengan 45. Kita memang kena bahagi dengan 2. So, jawapan dia apa? 22.5. Betul tak? Adakah nilai X ni duduk di antara 0 ke 180? Ya. Dia duduk. Maksudnya betul lah. Ni. Okay, cek lagi satu. Ni, yang tepi ni. Okay, pindahkan 2 di belah sana. Dia jadi X sama dengan 225 bahagi dengan 2. Bahagi kan 225 bahagi 2. Kamu akan dapat 112.5 darjah. Adakah sudut tu duduk di antara gap yang dibagi ni? Dia nak X antara 0 dan 120. Dia pun still tu dalam julat tu, betul tak? So maksudnya kita boleh terima dua jawapan ni. Ada dua jawapan. Sebab tu kena hati-hati bila jawab soalan trigonometri. Jangan yang memang tekan kereta kamu dapat 45 je. Sebenarnya ada dua jawapan Macam ni kurang lah 1 markah ni. Tak dapatlah full mark. Dapat 2 markah je tu. Jawapannya adalah X kamu last kali adalah 22.5 ataupun boleh jadi 112.5. Dua-dua jawapan ni betul. Ada soalan nak tanya? Kamu dalam matematik pun kamu ada belajar trigonometri kan? Cuma tak adalah detail sangat. Adakah yang blur? Pasal trigonometri ni? Betul rasa macam alamak tak kapai pula rasa. Ada tak? Kalau letak, macam tadi kan, biasanya memang letakkan kata. Tak apa, mungkin kamu form 4 ke form 5? Form 5, tak apa. Nanti form 5 nanti kita memang akan belajar balik pasal trigonometri ni. Ni sebenarnya soalan tadi dia lebih kurang macam hebat sikit lah sebab dia gabungkan dua topik. Trigonometri bersama dengan fungsi. Dalam bab nanti, trigonometri yang kamu akan belajar, memang kita akan belajar lah macam mana cari nilai X tu. Secara detail. Okey, sekarang ni adalah fungsi songsang. Okey, fungsi songsang. Jadi, beri fx ni sama dengan ni, cari nilai X jika f sama dengan f songsang. Okey, so first kali cari dulu f songsang ni apa. Kita cari f songsang. First kali, katakan. Katakan y ni sama dengan fx. Okey, katakan y sama dengan fx. So, kamu buat apa? Kamu cari fy. Salah fy pula. Okay, kalau letak sini y, fx kamu apa? 5x tambah 3 macam ni. Nampak? Katakan y sama fx, so y ni sama dengan 5x tambah 3. Pindah-pindah, cari x ni sama dengan apa? Pindahkan 3 dulu, so jadi y tolak 3 sama dengan 5x. Pindahkan, macam kamu dah tahu, kamu boleh bawa bisa letak 5 ke sana. Siapa yang dah tahu tu, apa 5 sama dengan x. Jadi macam ni. So, cikgu letak ni kat depan. So, dia akan jadi macam mana? So, dah sekali, kita katakanlah. Ni tadi huruf apa? Itulah. F kan? So, F inverse. F songsang. X ni sama dengan, gantikan Y ni dengan huruf X. Jangan letak X. Letak X. Jangan letak Y. Letak X. So, ini jawapan dia. X tolak 3/5. So, dah siap. Tapi, adakah ini je soalan minta? Tidak. Soalan minta cari nilai X kalau fx ni sama dengan ni. Ni syarat dia. So, kita buat kat tepi ni. 5x, ni kan f sama dengan f inverse 5x tambah 3 ni adalah kamu punya f. F inverse tadi adalah apa? X tolak 3/5. X tolak 3/5. So, buat ni. Pindahkan 5 naik ke atas, dia jadi darab 5. Cikgu terus darab jadi 25x tambah 15 sama dengan x tolak 3. Soalan suruh cari x, pindahkan x ni pergi satu tempat. X pergi sebelah sana. 15 pergi sebelah sini. Cikgu bawa pindah serentak terus. Biasanya kamu memang tak cukup masa nak jawab. So, x sebelah sana jadi tolak x
Ni negatif 3 ni salin balik. Jangan berkata ni positif 3 pula. Tiba hilang negatif. Ada juga. 15 ni kisahnya jadi negatif 15. Selesaikan ni. Akan jadi ni 25 tolak 1 jadi 24x. Negatif 3 tolak 15 jadi negatif 18. Pindahkan 24 pergi belah sana. Jadi bahagi 24. So mudahkanlah negatif 18 per 24. Kamu akan dapat 3/4. Negatif 3/4. Ini jawapan dia. Boleh ikut tak ni? Laju sangat ke cikgu ajar? Okey kan? Boleh follow kan? Ada soalan nak tanya tak? Jangan senyap je. Nanti kamu tak faham ni. Boleh faham ke? Loading lagging ni. Betul? F tu adalah fx. Sama dengan f inverse x. Macam ni. Soalan dia. Maksudnya bawah ni nanti kamu letak fx. Nampak? Ha. Ni f inverse x ni. Okay dah. Ni samalah soalan hari tu. Okay. Objek bagi negatif 1. Okay. Objek bagi negatif 1. Maksudnya negatif 1 ni adalah image. Tengok sini. Objek dia apa? Objek dia 5. 5. Julat hubungan itu. Julat tu apa? Semua yang ada pasangan yang duduk dekat kodomen. Tak sud negatif 3, negatif 1, 1, 3. Tutup. Bawah ni dia minta jenis hubungan. Ni ada 1, 1. Okey dah. 1 pada 1. Ni ada lagi 1 pergi kat tempat lain. Maksudnya daripada satu benda pergi pada banyak benda. Negatif 3 dan 1. Sebab daripada 1 pergi pada banyak benda. Maksudnya dia ada hubungan 1 kepada banyak. Okey. Letak sini. Hubungan 1 kepada banyak. Senang je kan? Ni yang hari tu kita dah discuss lah. Okay, S12. Okay. Okay, nyatakan fungsi F dengan menggunakan tata tanda fungsi. Cuba kita tengok dia bagi di sini. Ni. Suatu fungsi F memetakan unsur P kepada Q seperti yang ditunjukkan. So, kita buat, kalau macam ni mungkin tak nampak, kita tukar dia jadi macam ni. Tukar dia jadi macam ni. Ini lebih senang. Lebih nampak sekejap sangat. Okay, cuba tukar dia jadi macam ni. Baru senang kita nak tengok apa hubungan dia. Ni negatif 2, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Maksud ada 3 ke 0, negatif 1. 3, 0, negatif 1, 0, 3, 8. 0, 3, 8. Saya cikgu tu 3 dua kali. 8 je lah. Salinlah kodomen je sebab dalam ni. Okay, so ni domain kamu, ni kodomen kan. Okay, gabungkan dia. Tadi negatif 2 pasangan dia dengan 3 ni. Negatif 2 pasangan dengan 3. Okay, gabungkan. Dia makin membesar nombor ni. Okay, negatif 1 dengan 0. Negatif 1 dengan 0. Makin besar juga. 0 dengan negatif 1. 0 dengan negatif 1. Makin mengecil pula. 1 dengan 0. 1 dengan 0. Okay, makin mengecil. 2 dengan 3. 2 dengan 3.
Eh. Lain 2 dengan 3 atas. 2 dengan 3 lagi. 3 dengan 8 3 dengan 8. 3 dengan 8. Cuba tengok macam mana negatif 2 boleh jadi 3. Dia makin negatif 2 jadi positif. Ni ada negatif lah ni. Mana dia jadi macam ni? Kalau dia membesar, dia boleh jadi kita tambah 1. Negatif 2, kita tambah 1. Okay, sebab tu dia jadi kat sini. Sekejap. Kau tambah 1 Okay, dia tambah. Negatif 2 tambah berapa jadi 3. Yes, negatif 2 tambah 5. Kalau tak tahu, kamu boleh ambil 3, tolak negatif 2. Kita dapat 5 lah kat situ. Okay, so negatif 2 tambah 5. Negatif 1, macam mana boleh jadi kosong? Negatif 1 jadi kosong sebab dia tambah dengan 1, betul tak? Jadi, kosong. Kosong macam mana boleh jadi negatif 1? Sebab kosong tolak 1. Kalau cikgu atas ni, dia adalah tambah negatif 1 lah maksudnya. Kosong tambah negatif 1 sama dengan kosong pasangan negatif 1. Negatif 1. 1 dengan kosong. Maksudnya 1 tambah kosong. Sama kosong kan 1 dengan kosong Sorry. 1 tambah berapa jadi kosong? 1 tambah negatif 1. Okay, ni 1 pasangan dia dengan kosong. So 1 tambah negatif 1 jadi kosong. 2 tambah berapa jadi 3. 2 tambah negatif 1 jadi 3. Okay, 2 tambah negatif 1 jadi 3. 3 tambah berapa jadi 8. 3 tambah 5 jadi 8. Cuba tengok betul ni. Hmm? 2 ke 2 katanya? Yang mana? 2 tambah 1. Sorry. Okay, terima kasih. 2 tambah 1, 3, betul? Cuba tengok dia nombor dia sama. Sini 5, bawah ni pun 5. Sini 1, sini pun 1. Sini negatif 1, ni pun negatif 1. Dia sama. Ditambah dia tu. Dia kena fikir ni. Macam mana dia boleh jadi macam tu? Ni memang ada nombor negatif kat sini. Yes. Kalau kita tak situ X tambah 1. Tidak negatif 2. 2 tambah 1. 1 modulus. 1 tolak 1 tambah 2X. Kita try. 1 tambah 2X. Kalau ni kita ambil 1. Juga 1 positif 5 1 tolak 2X. Kita kena try
1 tolak 2X ialah 5. X kamu adalah ni. Ni X kamu, negatif 2. 1, 0, 1, 2, 3. Kita kena fikir macam mana negatif 2 ni kat sini boleh jadi 5. Apa kaitan negatif 2 dengan 5 ni? Boleh fikir macam tu. Apa kaitan negatif 1 dengan 1 ni? Apa kaitan 0 dengan 1? Sebab sini bukan nombor yang sama kan. Dia tambah nombor sama tak ada masalah. Terus je kita buat X tambah. Contoh kalau kat sini semua 1 kan. Jadi X tambah 1. Tapi kalau kat sini dia tak sama. Bila tak sama, kamu kena fikir apa kaitan negatif 2 dengan 5 ni? Apa kaitan negatif 1 dengan 1? Macam mana boleh jadi 5 kat sini? Kena fikir macam tu. So kita cuba buat 1 tolak 2X. Kan memang kena try lah. 1 tolak ni 5 kan? Tak 5. Dia ada 2 cara. Contoh kalau cikgu buat sini. Ni negatif 2 kan? Kalau cikgu ambil 2. Ambil 2 contohnya. 2 darab 2 tambah 1. Kamu akan dapat 5. Betul tak? Ataupun kita ambil 6 darab 2 tolak 1. Kamu akan dapat, tak boleh. 3. 3 darab 2 tolak 1. Kamu akan dapat 5 juga. Nampak tak? Dia tambah tolak ni. Okey. Kalau sini positif 5, ni negatif 2. Jadi kalau cikgu tukar sini negatif 2, okay, so dia akan jadi macam ni. Macam ni kita punya tu negatif 2. Oh, negatif 2. Ni jap. Dapatlah negatif 2 darab 2. Okay, negatif 2 darab 2. Ni kalau cikgu letak, ni dah akan jadi negatif 4 ni. Negatif 4. Apa tambah negatif 4 jadi 5? Nampak apa? X kuasa 2 tolak 1. X kuasa 2 tolak 1. Okay, cuba try. Negatif 2 kuasa 2 tolak 1. Ni jadi positif 4. 4 tolak 1, betul? Betul lah 4 tolak 1, 3. Betul? So ni X kuasa 2. Negatif 1 kuasa 2 tolak 1. Apa tak? Tolak 1. Okay, betul? Kosong. Ini adalah negatif 1 kan jawapan dia. Betul? Bagus? Ini memang kena try ni. Ini memang kena try. Betul lah ni? X kuasa 2 tolak 1 ni jawapan dia. Okay, jawapan dia adalah X kuasa 2 tolak 1. Kalau kamu masukkan nilai X dalam tu, memang kamu akan dapat. Okay. Bagus. Siapa yang jawab ni? Bagus tahniah. Bagus. So, jawapan dia adalah Fx sama X kuasa 2 tolak 1. Memang kamu kena try. Try tengok macam mana negatif 2 menjadi 3. Macam mana 1 jadi kosong. Yang try lah sama ada tambah tolak. Ataupun betul kita kuasakan 2 dia. Okay. Tengok ni, nyatakan jenis hubungan di atas. Kalau contohnya kamu tak tahu sangat nak buat, tak payahlah kamu masa nak buat soalan nombor A ni. Ni nasihat cikgu lah, jangan pergi perah kepala pula. Buat soalan A ni, soalan lain yang senang tak sempat nak jawab. Macam tu soalan nyatakan jenis hubungan di atas. So ni hubungan 1, 1 banyak kepada 1. Nampak tak? Ada banyak benda dia pergi kepada 1. Okay, contohnya macam ni. Negatif 1 dengan 1 dia pergi kepada kosong. Negatif 2 dan juga 2 pergi pada 3. So dia pergi daripada banyak benda dia pergi pada 1 benda. So hubungan ni adalah hubungan banyak kepada 1. Julat hubungan itu adalah 30 negatif 18. 30 negatif 18. Letak semua. Ya, siap. So itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Nanti cikgu hantar video ni
Okay, bye-bye. Okay, welcome. Welcome.